Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, apa khabar? Kita harapkan semuanya baik-baik belaka ya. Ya, sekarang ni saya menunggu dengan penuh debar Azizul Hasni, Datuk Hasni ke udara untuk qualifying, Ya, untuk track. Ya. debaran menanti seluruh rakyat Malaysia sebenarnya kan. Tapi dalam masa yang sama kita nak Ya, bincang ya. tentang wanita ni dalam sukan di dunia. Wanita dalam sukan di dunia. Kenapa pentingnya penglibatan wanita dalam sukan dan apa situasi atau inisiatif semasa kalau di peringkat antarabangsa? Okey, terima kasih pada Bernama Radio. Sebenarnya wanita dalam sukan ni sebenarnya telah diwujudkan dari puluhan tahun yang dulu. Mhm. Cuma of course tujuan utama pewujudan women in sports adalah untuk mengelakkan daripada berlakunya diskriminasi terhadap wanita dalam equal, dia panggil equality towards sports, gender mainstreaming. So that is why di peringkat United Nations Mhm. telah wujudkan bahawa wanita dalam sukan sepatutnya diberi perhatian lebih, dan mereka sebenarnya menggalakkan wanita is not only untuk menjadi atlet Mhm. tetapi mengetuai certain women leadership, kepimpinan, contohnya atlet, kejurulatihan, kepengadilan, berpersatuan, dan juga dalam agensi-agensi yang terlibat dengan pentadbiran sukan. Itu secara amnya. Dan Mhm. alhamdulillah kita tengok di luar negara maupun di Malaysia kita telah wujudkan jawatan kuasa wanita dalam sukan. Yang boleh saya highlightkan yang di Malaysia saja, Mhm. kita ada Majlis Olimpik Malaysia di mana wujudnya jawatan kuasa wanita dalam sukan. Melalui Pesuruhjaya Sukan Kebangsaan kita telah mewajibkan persatuan-persatuan sukan kebangsaan untuk wujudkan satu jawatan kuasa khas untuk wanita bagi mengaitkan ataupun memberi penumpuan yang lebih terhadap tambahan ataupun melahirkan lebih ramai lagi atlet-atlet wanita. Itu Mhm. secara apa yang berlaku dalam sekitar di Malaysia. Mhm. Untuk saya sendiri yang mengetuai Akademi Kejurulatihan Kebangsaan pada tahun 2020 di bawah Kementerian Belia dan Sukan, kami telah wujudkan satu program bernama Women Can Coach. Program Women Can Coach ni tujuan utama kita nak galakkan lebih ramai Mhm. jurulatih-jurulatih wanita untuk diketengahkan. It's not only depending kepada jurulatih-jurulatih lelaki. Atas Mhm. sebab apa perkara ini perlu kita titik beratkan supaya tidak berlakunya isu-isu yang tidak menyenangkan yang kita tengok di pihak luar sana, Ya. yang melibatkan antara hubungan jurulatih lelaki dan jurulatih wanita yang terlalu rapat. Mhm. Contohnya itu salah satu element lah yang kita tengok untuk kita bantu dalam situasi women in sports di Malaysia. Okey, itu kita akan sentuh nanti dalam Ya. buat bicara kita ni. Tapi sebelum tu Puan, saya nak tahu juga dari Ya. segi sejauh mana perkembangan penglibatan wanita dalam sukan di Malaysia ni, memandangkan dah ada jawatan kuasa khas untuk wanita dan sebagainya kan? Right. Okay, just untuk makluman, saya tak dapat bagi full detail dari segi percentage. Tapi Mhm. kalau kita tengok dalam sukan ni kita ada dua kategori. Iaitu yang pertama sukan kompetitif yang mana atlet-atlet pergi ke Olimpik, pergi ke SEA Games and so on. Yang kedua adalah sukan massa. Saya Mhm. merujuk kepada kompetitif. Kompetitif di Malaysia sekarang pada tahun 2020, Olimpik 2020 which is berlaku pada tahun 2021, Ya. seramai 18 orang daripada 30 orang atlet yang kita hantar ke Olimpik Tokyo adalah datangnya daripada kumpulan wanita. So ini Mhm. sesuatu yang membanggakan, ia melebihi daripada yang sebelum ni. Yang sebelum ni kita hanya hantar less than numbers terbabit Mhm. dalam 45% macam tu, sekarang 60%. So kat sini menunjukkan bahawa kesamarataan berlaku, dan itu di Malaysia. Apa yang berlaku dekat Tokyo sendiri, dari segi gender mainstreaming ataupun kesamarataan gender berlakunya di Tokyo, di mana 49% Mhm. 49% telah menyamai almost lelaki dan perempuan yang join in the Tokyo Olympic, jika dibandingkan dengan Rio 45% dan di London sebanyak 44.2%. So ini menunjukkan dunia melihat bahawa balance ataupun keseimbangan tu harus berlaku. Okay, Mhm. so of course di peringkat kementerian sendiri, Kementerian Belia dan Sukan, kita juga ada satu jawatan kuasa khas yang untuk menilai keberkesanan program-program yang kita wujudkan. Ia termasuk juga contohnya di Institut Sukan Negara, kami
melahirkan lebih ramai jurulatih wanita. Itu yang keutamaan, sebab kalau sebelum ni ramai orang beralasan bahawa having jurulatih wanita kita ada problem because diorang ada anak, diorang nak keluar untuk competition very difficult. Tetapi kita cuba dengan kepelbagaian cara. Antara contoh yang kita buat, kita menggunakan bekas-bekas atlet kebangsaan. Kita gunakan bekas-bekas atlet negeri untuk be part of our program. Dan untuk memperkasakan lagi penglibatan wanita khususnya dalam sukan ni, apa lagi peranan yang dimainkan oleh KBS, ISN khususnya dalam nak meningkatkan penglibatan wanita dalam sukan di Malaysia? Of course, kita buat penambahbaikan dengan program-program yang sedia ada, of course, yang melibatkan sukan massa maupun sukan prestasi tinggi. So kita perbanyakkan atlet-atlet wanita, di mana banyaknya sparring, for example, yang melibatkan atlet-atlet wanita di luar sana, dan of course dengan adanya bantuan dana government, dana kerajaan sendiri, membantu persatuan-persatuan sukan kebangsaan untuk menggalakkan lebih ramai lagi penyertaan. So that is why seingat saya dulu pada satu ketika kita pernah ada COSPOX yang kita wujudkan bukan sekadar di negeri-negeri tetapi di setiap daerah di seluruh negara, dan ini is a starting point balik di mana di peringkat pihak Majlis Sukan Negara pun looking forward membantu untuk penyediaan atlet akar umbi dengan wujudnya kumpulan-kumpulan macam ni melalui Sekretariat Wanita dalam Sukan yang beribu pejabat di Majlis Sukan Negara untuk ketika ini. Ya, kalau kita lihat dari segi penglibatan wanita sekarang ini dalam sukan, seolah macam dah setara, dah seimbang dengan lelaki, sama ada dari segi atletnya, dari segi barisan kejurulatihannya sendiri kan. Apa lagi antara pendekatan dan juga saya tahu dari segi cabaran untuk tingkatkan penglibatan wanita dalam sukan ni? Apa antara cabaran yang dihadapi? Pengalaman saya ambil pengalaman saya sendiri bila kita berdepan dengan wanita di luar sana, banyak sebelum ini banyak beralasan memberi excuse bila mereka tidak diberi satu tapak yang baik untuk kita ketengahkan mereka. So dengan cara itu, bila kita dah buat two ways communication bersama wanita-wanita di luar sana, kita cuba membuka tapak-tapak yang diperlukan tersebut dengan wujudnya kepelbagaian program. Kalau di peringkat sayanya looking forward kepada Women Can Coach, tetapi kalau di peringkat Majlis Sukan Negara yang high kompetitif, dia membuka peluang lebih kepada persatuan-persatuan sukan kebangsaan untuk offer banyak lagi program-program wanita. Dan of course dekat Kementerian Belia dan Sukan, pewujudan banyak program-program kerjasama dengan Pusat Wanita Kebangsaan sekalipun, walaupun mereka ni bukan pergi ke arah high kompetitif, tetapi perlu wujudnya kumpulan. Topik wanita dalam sukan di dunia bersama-sama Puan Wan Norafzan Wan Mahadi yang merupakan pengarah Akademi Kejurulatihan Kebangsaan. Okey, sekarang ini kita nak berbalik kepada inisiatif Women Can Coach oleh Akademi Kejurulatihan Kebangsaan ISN. Nak minta untuk terangkan secara lebih lanjut tentang inisiatif ini. Okey, di Akademi Kejurulatihan Kebangsaan, kami mewujudkan Women Can Coach. Tumpuan utama kami adalah untuk gatherkan wanita sahaja. Beside yang lelaki juga kita buat, tetapi gatherkan wanita supaya tidak ada lagi perasaan wanita di luar sana, saya tak nak masuk this program because ada lelaki. Kita tak nak berlakunya segregate perkara macam tu. So kita wujudkan khas untuk wanita dan pemahaman kita, dan saya letakkan yang Women Can Coach ni adalah salah satu tenaga pengajar dia semua wanita. So semua wanita ini adalah tenaga pengajar. Contoh antara tenaga pengajar yang termasyhur, contohnya
kita punya Datuk Marina Chin sendiri based pada pengalaman beliau, dan kita menggunakan bekas-bekas atlet kebangsaan sebagai salah satu elemen penting untuk jadi speaker. Besides, kita menggunakan juga ataupun kita encourage juga bekas-bekas atlet kebangsaan dan juga atlet yang sedang bertanding. Contoh, saya boleh ambil contoh Siti Rahmah dari sukan silat olahraga sehingga level 3 beliau dah join in the program. So itu menunjukkan this is our fast track untuk kita nak identify jurulatih-jurulatih. Bukan sekadar kita sebelum ni kita sibuk dengan identifying atlet. Sekarang kita identify, kita mengenal pasti jurulatih-jurulatih yang boleh suatu hari nanti ditingkatkan ke level bertinggi. Besides apa yang saya cakap tadi, di bawah inisiatif Belia Prihatin, Kementerian Belia dan Sukan, kita juga mewujudkan satu program dipanggil Women Can Coach Coaching Science, Fitness and Health Symposium yang insya-Allah akan berlangsung pada 7 hingga 10 September ini secara percuma yang diberikan oleh pihak KPS. This is something yang bagus. So just untuk pemakluman, untuk tujuan itu juga kita ada 28 slot dengan 1,580 minit ke udara bersama pakar-pakar speaker kita, baik dari dalam dan luar negara. So ini adalah satu benda yang bagus yang government cuba terapkan supaya orang di luar sana walaupun mereka mungkin tidak mahu jadi jurulatih, tapi dia cuba untuk memahami kaedah-kaedah kejurulatihan secara lebih efektif dan berkesan. Dan setakat ini berapa ramai sebenarnya jurulatih yang telah boleh dikenal pasti dalam kalangan wanita ataupun yang memang sedia ada? Ada sasaran tak? Just untuk kita kalau nak ikut dalam simposium ni, saya sasarkan dalam 1,000 ke 1,500. Dan of course ada juga jurulatih lelaki yang join in sebab dalam elemen-elemen simposium terbabit, speaker akan membincangkan kaedah-kaedah terbaik yang boleh kita buat latihan ataupun coaching kepada atlet-atlet wanita. Of course ada perbezaan male versus female dari segi fiziologi badan, dari segi mood, dari segi psikologi and everything. Di peringkat Institut Sukan Negara di bawah Women Can Coach, sekarang ni dah berlaku 6 ke 7 series Women Can Coach yang melibatkan lebih daripada 3 ke 400 orang peserta yang sebelum ini mungkin mereka belum pernah menjadi jurulatih, tetapi they are looking forward untuk menjadi jurulatih pada suatu hari nanti. So saya menjangkakan bagi kami sedikit masa, mungkin 2 ke 3 tahun untuk meramaikan atau cuba untuk seimbangkan. It look like macam di Tokyo lah, 49% penlibatan atlet. So kita looking forward untuk ke arah itu. Apa pentingnya untuk seimbangkan dari segi penglibatan wanita dalam sukan ni? Seimbangkan tu penting sebab ramai atlet adalah atlet wanita. So apabila kita deal dengan coach lelaki, deal dengan atlet wanita, dari sebab kita melihat dari segi diversity. Kelebihan kita adalah diversity lah, of course balance. Kita tahu dari segi culture, kita tahu dari segi sexual punya elemen sendiri, fisiologi badan, whatever, banyak elemen. Dan kita cuba juga mengelakkan berlaku perkara-perkara yang tidak diingini. Okay? So far di Malaysia memang tak berlaku lah, tapi di luar negara banyak report yang berlaku because of benda ni adalah manusia punya isu, bukan sukan punya isu, ya. So kita cuba elakkan. So that is why kita juga mewujudkan code of conduct di mana jurulatih-jurulatih yang ingin melatih atlet tidak melatih one to one tanpa adanya chaperon di luar sana. I mean this is salah satu elemen yang telah dipraktikkan di level medical sendiri, ya. Sports medicine sendiri dia buat perkara terbabit. So ini adalah salah satu langkah utama lah yang kita cuba buat. Okey, selain daripada program sebegini, inisiatif sebegini, saya pasti KBS, ISN banyak lagi sebenarnya program, aktiviti yang telah pun direncanakan menyebut berkaitan dengan isu-isu berbangkit walaupun tidak berlaku di negara kita, di peringkat antarabangsa yang berlaku. Apa lagi yang boleh kita tambah baik untuk kita pastikan atlet kita, barisan kejurulatihan kita memahami apa keperluan, apa kekangan
apa yang tidak patut dilakukan, dan juga banyak perkara bila kita sentuh tentang elemen wanita itu sendiri kan cukup sensitif. Okey. Alright, di Akademi Kejuruteraan Kebangsaan sendiri melalui FB Live, kita adakan almost setiap 2 minggu sekali talk and share series. Yang tu terlibat baik dari segi metodologi latihan, bagaimana melatih atlet mengikut percentage ataupun nisbah tertentu untuk tambah dia punya level of thinking ataupun educate mereka. Dan perkara ini dia tidak tertutup hanya kepada jurulatih-jurulatih baru. Kadang-kadang jurulatih-jurulatih lama dalam kategori yang diorang selalu bercakap dengan saya lah, saya dah langgan inding sebab saya dah tahu semua benda. So nothing apa yang boleh kita cakap dah tahu semua benda, mesti ada ilmu-ilmu baru. Sebab boleh saya nyatakan kat sini, dalam ilmu sains, teknologi dan juga sports medicine, biasanya 3 ke 6 bulan sekali akan ada ilmu baru. So that is why di situ kami hire expert-expert dari luar untuk berkongsi pandangan mengenai contohnya sports nutrition yang saya rasa antara yang top, sports methodology antara yang top. Ramai viewers daripada Malaysia dan juga luar Malaysia yang join in our program, yang melihat program ini adalah sesuatu yang baik supaya penambahbaikan tu berlaku dan terus berlaku. So bagi saya belajar ni dia never ending story ya, dia akan continue saja. So kita buat salah satu elemen, dan of course kita ada kursus-kursus seperti kursus sains sukan tahap 1, tahap 2 dan tahap 3 untuk membolehkan mereka memiliki lesen bersama dengan kerjasama juga dengan Persatuan Sukan Kebangsaan special untuk dia punya kategori sukan. So itu antara program-program yang berwujud di Akademi Kejuruteraan Kebangsaan terus berlaku. So bagi saya belajar ni dia never ending story ya, dia akan continue saja. So kita buat salah satu elemen, dan of course kita ada kursus-kursus seperti kursus sains sukan tahap 1, tahap 2 dan tahap 3 untuk membolehkan mereka memiliki lesen bersama dengan kerjasama juga dengan Persatuan Sukan Kebangsaan special untuk dia punya kategori sukan. So itu antara program-program yang berwujud di Akademi Kejuruteraan Kebangsaan. So itu antara program-program yang berwujud di Akademi Kejuruteraan Kebangsaan, dan we are looking forward juga untuk membantu selepas ini Persatuan Sukan Kebangsaan untuk buat mentoring bersama jurulatih-jurulatih dan jurulatih-jurulatih lama dan juga jurulatih-jurulatih baru. Itu antara inisiatif yang kami buat. Okay, bagaimana cara untuk masyarakat orang ramai sendiri mengetahui lebih lanjut lagi ataupun mereka berminat untuk supaya penambahbaikan tu berlaku dan terus berlaku. So bagi saya belajar ni dia never ending story ya, dia akan continue saja. So kita buat salah satu elemen, dan of course kita ada kursus-kursus seperti kursus sains sukan tahap 1, tahap 2 dan tahap 3 untuk membolehkan mereka memiliki lesen bersama dengan kerjasama juga dengan Persatuan Sukan Kebangsaan special untuk dia punya kategori sukan. So itu antara program-program yang berwujud di Akademi Kejuruteraan Kebangsaan, dan we are looking forward juga untuk membantu selepas ini Persatuan Sukan Kebangsaan untuk buat mentoring bersama jurulatih-jurulatih dan jurulatih-jurulatih lama dan juga jurulatih-jurulatih baru. Itu antara inisiatif yang kami buat. Okay, bagaimana cara untuk masyarakat orang ramai sendiri mengetahui lebih lanjut lagi ataupun mereka berminat untuk supaya penambahbaikan tu berlaku dan terus berlaku. So bagi saya belajar ni dia never ending story ya, dia akan continue saja. So kita buat salah satu elemen, dan of course kita ada kursus-kursus seperti kursus sains sukan tahap 1, tahap 2 dan tahap 3 untuk membolehkan mereka memiliki lesen bersama dengan kerjasama juga dengan Persatuan Sukan Kebangsaan special untuk dia punya kategori sukan. So itu antara program-program yang berwujud di Akademi Kejuruteraan Kebangsaan, dan we are looking forward juga untuk membantu selepas ini Persatuan Sukan Kebangsaan untuk buat mentoring bersama jurulatih-jurulatih dan jurulatih-jurulatih lama dan juga jurulatih-jurulatih baru. Itu antara inisiatif yang kami buat. Okay, bagaimana cara untuk masyarakat orang ramai sendiri mengetahui lebih lanjut lagi ataupun mereka berminat untuk supaya penambahbaikan tu berlaku dan terus berlaku. So bagi saya belajar ni dia never ending story ya, dia akan continue saja. So kita buat salah satu elemen, dan of course kita ada kursus-kursus seperti kursus sains sukan tahap 1, tahap 2 dan tahap 3 untuk membolehkan mereka memiliki lesen bersama dengan kerjasama juga dengan Persatuan Sukan Kebangsaan special untuk dia punya
kategori sukan. So itu antara program-program yang berwujud di Akademi Kejurulatihan Kebangsaan dan terus berlaku. So bagi saya belajar ni dia never ending story ya. Dia akan continue saja. So kita buat salah satu elemen dan of course kita ada kursus-kursus seperti kursus sains sukan tahap 1, tahap 2 dan tahap 3 untuk membolehkan mereka memiliki lesen. Bersama dengan kerjasama juga dengan Persatuan Sukan Kebangsaan special untuk dia punya kategori sukan. So itu antara program-program yang berwujud di Akademi Kejurulatihan Kebangsaan dan we are looking forward juga untuk membantu selepas ini Persatuan Sukan Kebangsaan untuk buat mentoring bersama jurulatih-jurulatih dan jurulatih-jurulatih lama dan juga jurulatih-jurulatih baru. Itu antara inisiatif yang kami buat. Okay, bagaimana cara untuk masyarakat orang ramai sendiri mengetahui lebih lanjut lagi ataupun mereka berminat untuk supaya penambahbaikan tu berlaku dan terus berlaku. So bagi saya belajar ni dia never ending story ya. Dia akan continue saja. So kita buat salah satu elemen dan of course kita ada kursus-kursus seperti kursus sains sukan tahap 1, tahap 2 dan tahap 3 untuk membolehkan mereka memiliki lesen. Bersama dengan kerjasama juga dengan Persatuan Sukan Kebangsaan special untuk dia punya kategori sukan. So itu antara program-program yang berwujud di Akademi Kejurulatihan Kebangsaan dan we are looking forward juga untuk membantu selepas ini Persatuan Sukan Kebangsaan untuk buat mentoring bersama jurulatih-jurulatih dan jurulatih-jurulatih lama dan juga jurulatih-jurulatih baru. Itu antara inisiatif yang kami buat. Okay, bagaimana cara untuk masyarakat orang ramai sendiri mengetahui lebih lanjut lagi ataupun mereka berminat untuk supaya penambahbaikan tu berlaku dan terus berlaku. So bagi saya belajar ni dia never ending story ya. Dia akan continue saja. So kita buat salah satu elemen dan of course kita ada kursus-kursus seperti kursus sains sukan tahap 1, tahap 2 dan tahap 3 untuk membolehkan mereka memiliki lesen. Bersama dengan kerjasama juga dengan Persatuan Sukan Kebangsaan special untuk dia punya kategori sukan. So itu antara program-program yang berwujud di Akademi Kejurulatihan Kebangsaan dan we are looking forward juga untuk membantu selepas ini Persatuan Sukan Kebangsaan untuk buat mentoring bersama jurulatih-jurulatih dan jurulatih-jurulatih lama dan juga jurulatih-jurulatih baru. Itu antara inisiatif yang kami buat. Okay, bagaimana cara untuk masyarakat orang ramai sendiri mengetahui lebih lanjut lagi ataupun mereka berminat untuk salah satu elemen dan of course kita ada kursus-kursus seperti kursus sains sukan tahap 1, tahap 2 dan tahap 3 untuk membolehkan mereka memiliki lesen. Bersama dengan kerjasama juga dengan Persatuan Sukan Kebangsaan special untuk dia punya kategori sukan. So itu antara program-program yang berwujud di Akademi Kejurulatihan Kebangsaan dan we are looking forward juga untuk membantu selepas ini Persatuan Sukan Kebangsaan untuk buat mentoring bersama jurulatih-jurulatih dan jurulatih-jurulatih lama dan juga jurulatih-jurulatih baru. Itu antara inisiatif yang kami buat. Okay, bagaimana cara untuk masyarakat orang ramai sendiri mengetahui lebih lanjut lagi ataupun mereka berminat untuk salah satu elemen dan of course kita ada kursus-kursus seperti kursus sains sukan tahap 1, tahap 2 dan tahap 3 untuk membolehkan mereka memiliki lesen. Bersama dengan kerjasama juga dengan Persatuan Sukan Kebangsaan special untuk dia punya kategori sukan. So itu antara program-program yang berwujud di Akademi Kejurulatihan Kebangsaan dan we are looking forward juga untuk membantu selepas ini Persatuan Sukan Kebangsaan untuk buat mentoring bersama jurulatih-jurulatih dan jurulatih-jurulatih lama dan juga jurulatih-jurulatih baru. Itu antara inisiatif yang kami buat. Okay, bagaimana cara untuk masyarakat orang ramai sendiri mengetahui lebih lanjut lagi ataupun mereka berminat untuk menyumbangkan bakti mereka. Mereka rasa mereka sebelum ini pernah terlibat secara aktif dalam sukan tapi dah lama meninggalkan aktiviti sukan. Rasa macam nak jadi jurulatih balik. Boleh tak? Okey, mereka boleh tengok ataupun boleh view kami punya coachingacademy.isn.gov.my dan banyak elemen yang ada dalam tu. In fact, the past talk and share series melalui YouTube, everything boleh diorang view secara percuma. Dan of course, bila mereka look forward untuk nak buat program contohnya tahap 1, tahap 2, tahap 3, program-program ini adalah program berbayar lah sebab kita pun menggunakan khidmat luar juga. Dan sekarang ni di bawah inisiatif Spike yang saya maklumkan tadi, baru saja pagi tadi penuh 150 orang lebih yang dah daftar dalam masa setengah jam saja dah
dah daftar. Kita akan buat selama 5 bulan sehingga bulan Januari tahun 2021. Setiap bulan akan ada 2 projek utama yang melibatkan coaching foundation program dan juga coaching communication yang kami ambil 100 ke 150 peserta pada satu-satu masa. So ini adalah salah satu inisiatif percuma yang diorang boleh prepare sebelum diorang naik ke level 1, 2 dan 3. Okey, dalam tempoh masa 5 hingga 10 tahun lagi, di mana letaknya wanita dalam sukan di dunia? Di dunia, saya rasa ia boleh melepasi atlet-atlet lelaki. Tetapi of course lah, kita tidak boleh menidakkan hak-hak lelaki juga sebab mereka akan cakap what happened to us. Dan that is why di sini kita tidak melihat dari segi women in sports lah pada masa 10 hingga 15 tahun yang akan datang. Kita akan lebih kepada gender mainstreaming ataupun kesamarataan gender supaya tidak berlakunya diskriminasi, tidak berlakunya perkara-perkara yang ketidakadilan di kalangan antara atlet lelaki dan juga atlet wanita. Dan in fact, just untuk makluman, saya rasa semua orang tahu, Datuk Nicole and David mendapat the greatest athlete at all time. So ini adalah satu pengikratan yang superb bagi rakyat Malaysia. So kalau dulu mungkin orang tak kenal Malaysia, sekarang orang kenal sebab apa? Because of what this Datuk Nicole David. Kita ada Datuk Nicole David, kita ada siapa lagi? Charlene Zulkifli. Walaupun kedua-dua sukan tersebut bukan sukan Olimpik, tetapi nama mereka adalah antara yang terulung dalam era mereka. Okey, apa pesanan Puan kepada barisan atlet wanita negara kita dan juga jurulatih yang kita ada hari ini? Okay, it's about time untuk kita changing the attitude kita. Walaupun saya tahu antara yang ada jurulatih ataupun atlet-atlet yang dah super bagus, tetapi yang belum super bagus ni, jom kita bagi satu pendekatan yang lebih baik dan tunjukkan kepada dunia, tunjukkan kepada Malaysia yang wanita, kita ada ramai lagi pelapis-pelapis seperti Datuk Nicole David. Walaupun kita bukan pemain sport, tapi kita berjaya membawa role model yang baik kepada generasi kita, dan secara tak langsung ia boleh menolak dan menyangkal elemen-elemen yang berlaku seperti mental health, seperti penyakit-penyakit yang kat luar sana. Dan jom kita bantu Kementerian Belia dan Sukan bersama-sama Kementerian Kesihatan Malaysia untuk mengurangkan kadar penyakit di luar sana, dan let's aktif. Ya, saya suka dengan semangat tu Puan. Apa pun terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum, jaga diri. Terima kasih. Okey. Okey, itu dia kita baru saja bersama-sama Puan Wan Nur Afzan Wan Mahadi, pengarah Akademi Kejurulatihan Kebangsaan. Kita bincangkan tentang wanita dalam sukan di dunia untuk program Podium. Terus dengar Bernama Radio, stesen berita bisnes pilihan anda.